Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kawan-kawan saya dekat YouTube yang suka tengok video saya sampai habis, yang selalu tonton video saya ucapkan berbanyak terima kasih. Kalau korang tak tengok video saya, siapalah saya, okey? Semoga Tuhan membalas dan dimurahkan rezeki seluas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni saya nak share dengan korang. Okey, saya dah tahu dah nama pokok ni. Nama pokok ni Philodendron Bluemax. Kalau tak salah saya dan tak salahlah Google Maps. Okey. Semalam kemarin saya ada pergi dekat Google Map. Saya tanya dekat Google Map tu, okay, contoh kalau orang yang macam saya selalu kan saya tak ingat nama, saya tak ingat nama pokok. Kadang-kadang ada juga sahabat-sahabat saya yang dekat YouTube tanya, "Kak, pokok apa tu?" Saya susah nak jawab balik sebab saya tak tahu apa nama tanaman tu. Yang saya tahu keladi, philodendron, macam nama-nama yang biasa orang panggil. Kalau contoh macam ni, philodendron, saya memang tahu dia philodendron. Okey, philodendron apa? Okey. Saya susah nak tahu dan nak ingat sebab banyak nama pokok, bukan satu dua je. Nama pokok kan banyak sangat. Okey. Ada juga yang tanya saya, macam saya sedih sebab saya tak boleh nak jawab soalan dia apa nama pokok tu. Okey. Siapa yang macam saya selalu tak ingat, selalu lupa, boleh je pergi dekat Google Map. Korang macam saya hari tu saya tanya dekat Google Map, macam mana saya tanya kat Google Map, kalau kita ada gambar, kita snap gambar, boleh ke diberitahu nama, macam tu contoh. Okey, Google Map dia ada bagi tahu saya, macam saya snap gambar, saya bagi kat Google Map akan jawab pertanyaan saya apa nama pokok tu, tapi kena nama pokok gambar penuh lah, macam tu contoh. Lepas tu Google Map ada suruh saya download. Okey, kalau nak download tu kita kena pergi kat Google Map. Okey, pergi kat Google Map. Saya nak tahu nama pokok ni melalui gambar. Macam tu, type macam tu, dia akan keluar, dia suruh kita download. Okey, kita dah download, senang sangat. Saya dah guna 2 hari benda tu. Saya snap je gambar, dia akan bagi tahu nama terus, senang. Macam saya tadi ni, dia bagi tahu nama Philodendron Bluemax. Macam tu. Lepas tu saya type dekat YouTube Philodendron Bluemax, dia akan keluar gambar. Okey. Dekat Google Map tu dia akan keluarkan gambar certain nama pokok ni. Senang sangat korang. Okey, hari ni saya nak sharekan dengan korang, tak nak bebel-bebel lama. Okey, saya nak kongsikan dengan korang bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok Philodendron Bluemax ni. Kalau tak salah namanya, kalau nama Melayu ke atau nama biasa korang panggil apa? Okey, kita memperbanyakkan pakai tanah biasa saja korang. Tanah yang dah siap. Sebab pokok ni senang je korang. Kita hanya pakai tanah organik. Tanah organik yang dah siap campur. Dia dah ada dalam tu semua. Dah ada sekam bakar. Dia dah ada sabut kelapa. Kalau philodendron ni eloklah korang taruh sabut kelapa. Lepas tu korang taruh sikit media tanah sekam padi. Nampak tak korang? Saya akan turunkan sikit. Baru jelas korang. Nanti ada orang komplain tak nampak. Biasalah kan netizen. Kadang kita tak boleh nak puaskan semuanya. Macam kita tak boleh nak ikut sorang-sorang. Tapi tak apa. Yang penting kalau korang ada mesej saya
dan tanya soalan-soalan. Saya akan jawab satu persatu. Saya akan jawab dan saya akan tengok apa yang korang nak, apa yang korang tanya. Okey, ilmu tu Tuhan beri dekat kita, kita share sikit ilmu tu. Tak semua orang tahu pasal tanaman. Okey, kalau kita share, korang dapat tahu. Mana yang permula, korang dapat tahu. Bagaimana caranya, bagaimana memperbanyakkan, bagaimana kita nak jaga. Tak semua orang tahu dengan tanaman. Okey, kita share, saya rasa macam suka. Saya suka sharekan ilmu. Okey, kita memperbanyakkan. Macam contoh Philodendron Blue Max ni, dia ada akar angin. Okey, kalau pokok yang ada akar angin ni senang sangat nak memperbanyakkan. Yang penting dia ada akar angin. Kalau tanaman yang tak ada akar angin tu susah sikit. Kita kena rendam dulu dengan air. Dia dah tumbuh akar, kita baru tanam. Tapi ada juga jenis pokok yang tak ada akar, terus tanam. Boleh juga, tapi korang tak perlu siram sebab takut dia busuk, dia punya batang tu busuk. Tapi kalau saya nak memperbanyakkan, kalau tak ada akar tu, saya akan rendam sampai dia mengeluarkan akar, baru saya tanam. Lepas tu, bila saya rendam dekat air, saya akan biarkan dia sampai dia tumbuh akar lah. Okey, kalau dia dah tumbuh akar, baru kita tanam macam tu. Okey. Okey, kita cari macam Philodendron ni dia akan merambat. Nampak? Saya ada guna batang turus. Ni batang turus. Yang jenis merambat ni korang kena taruh batang turus. Bila korang letak batang turus, dia punya akar tu akan melekat ke batang turus, dia akan mencepatkan proses memperbanyakkan daun. Okey. Mana-mana pokok yang ada akar angin, korang mesti kena letak batang turus untuk memperbanyakkan daun dan lebat daunnya. Kalau korang biar je dia terjuntai macam tu, susah sebab dia punya akar dia tak dapat macam meresap, melekat ke dinding. Dia akan lambat proses lebat tu. Okey, saya akan potong, nanti saya akan tunjuk dekat korang akar anginnya. Tapi kena hati-hatilah, korang nak potong tu mesti ada akar angin. Okey, saya tunjuk nanti dekat korang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ni memang senang lebat kalau kita bagi turus. Dia senang nak membiak. Okey, nampak tak korang? Dia ada akar angin. Inilah akar angin dia. Akar angin tu yang kita tanam ke tanah. Bila akar angin ni melekat ke batang turus ataupun terkena tanah, dia akan melebat dan memperbanyakkan daun. Okey korang, kita ambil lagi sebab ni jenis dia dah lebat. Kita potong-potong. Kalau korang nak potong, mesti ada akar angin. Kalau tak ada akar angin, susah sikit. Dia ada yang dah melekat korang. Dia melekat ke batang turus kita ni. Nampak? Kalau dia dah melekat tu tak apa, akar tu korang potong je. Korang potong je akar tu tak apa. Nampak ni korang? Nampak. Kita ambil dalam 2 atau 3 batang. Kalau kita potong, dia lagi tambah banyak, tambah rimbun tau korang. Ni saya dah potong dah berapa banyak dah. Ada dalam 4 pasu macam tu kot. Okay. Kalau yang dia dari akar tu, korang kena bongkar. Bongkar dia punya tanah. Dah bongkar tanah tu, korang kena siram. Tapi Philodendron ni, dia tak payah dari akar. Korang cari je akar angin macam ni.
Okey, tanam dah boleh dah membesar sebab dia ada akar angin. Macam sejenis contoh pokok sirih-sirihan. Pokok sirih-sirihan pun macam tu juga korang. Kalau korang nak tanam, mesti ada akar angin. Cepat dia membiak. Cepat sangat. Okey, kita dah campur ni tadi tanah. Tanah organik. Memang dah ada campuran. Sekarang saya senang. Pakai tanah organik je. Kat tempat yang saya tu, dia memang akan hantarlah kat rumah saya seminggu sekali macam tu. Dia dah memang ada semua tanah-tanah. Senang sangat. Kalau korang tak ada, korang beli kat Shopee atau Lazada. Korang type je dekat situ tanah organik. Kalau tanah organik tu dia dah memang campur. Ada yang setengah tu dia dah campur dengan baja. Kalau yang ini, kalau baru tanam saya tak campur baja. Sebabnya saya nak bagi membesarkan dulu. 2 minggu nanti baru saya bagi baja. Mula-mula kita pakai tanah pot yang sedang lah. Nanti kalau dia dah okey, nanti selepas 2 minggu kita nak taruh baja tu, kita tukar media tanah dan kita tukar pasu. Okey, akar angin ni kita kena tanam ke bahagian dalam. Kalau kita tanam dia bahagian dalam, kadang akar angin ni susah nak masuk ke dalam sebab dia dah biasa lekat dekat batang turus tu. Dia susah sikit nak masuk dalam tanah tu. Nanti kita masukkan dia terkeluar lagi. Okey korang. Itulah tip saya. Ada yang sahabat saya yang tanya bagaimana kita nak memperbanyakkan tu katanya. Okey, saya dah tunjukkan dah. Senang sangat korang. Sebab philodendron ni dia dari akar angin. Ni dah terlebih banyak sangat tanah ni. Sepatut ikut garisan. Okey, dah siap. Nampak kita dah memperbanyakkan. Nampak daunnya. Namanya Philodendron Bluemax. Kalau tak salah saya. Okey, dah selesai. Okey korang, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga memberi manfaat kepada korang. Ni pokoknya. Semoga memberi manfaat kepada korang yang nak tahu bagaimana kita nak memperbanyakkan pokok philodendron ni. Dan penjagaannya sangat senang. Dia cepat lebat. Okay, kita bagi baja organik 2 minggu sekali. Okay, ikut cara yang selalu saya ajar korang. Bagaimana kita nak letak baja, sukatan banyak mana. Dan jangan sesekali korang taruh baja dekat dengan batang dan pokok korang. Korang letak je di keliling macam tu. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Kalau korang nak tahu lagi bagaimana cara-cara penjagaan pokok, memperbanyakkan, boleh je mesej saya. Kalau saya ada pokok tu, saya akan berkongsi ilmu dengan korang. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan tonton video saya sampai habis. Kalau korang tonton video saya sampai habis, saya semangat untuk buat video. Okay, sokong-sokonglah video saya. Okay, cara saya bila korang selalu tengok video saya, selalu memberi komen, saya semangat untuk buat video lagi. Lepas tu durasi tontonan saya akan meningkat. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.